السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Yang saya kasih Al-Fadhil Syahwadi Anwar, yang saya anggap Syahwadi ini dah macam adik saya sendiri. Mudah-mudahan hubungan di antara kami dalam keredaan Allah, dan moga-moga hubungan yang terjalin itu ditempatkan kami dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sayangi dan semuanya staf Darul Ifta yang saya kasih pelajar, mudah-mudahan kalian dalam rahmah min rahmah, dalam barakah bil barakah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebenarnya kedatangan saya pada hari ini bukan nak bagi tazkirah, berziarah Syahwadi, berziarah. Pada saya tausiah ke tazkirah untuk pelajar dan semua sesahabat Darul Ifta ni, kalau keluar dari mulut saya ni kira kalam tak pakai. Sebab ada orang yang lebih afdal daripada saya duduk dengan tuan-tuan, iaitu Syahwadi Anwar. Orang yang lebih alim dan lebih pada tempat saya sendiri, boleh kita kata dia sebagai murabbi kita, yang tunjuk ajar kita pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi atas menyempurnakan hajat seorang Muslim yang lain, menyampaikan hajat seorang Muslim yang lain, kerana Nabi janjikan pada kita, dengan kita menyampaikan satu hajat Muslim yang lain, saudara Islam yang lain, Allah akan kabulkan hajat kita besok di yaumul akhirah yang tua. Sebab tempat yang paling susah di sana, sini senang, susah tahun ni kita boleh lari terbalik. Tapi susah di akhirat, kita tak boleh lari di mana pun. Sebab itulah satu-satu tempat kita yang kita tak boleh lari. Sekalian dirahmati Allah, sama sekali saya minta izin dengan yang berbahagia Syahwadi. Cara bercakap saya ni cara orang bodoh. Nanti pasal Pak Ustaz ni tak ada ayat Quran, tak ada hadis, tak ada apa, orang bodoh itu. Dia sembang macam sembang kedai kopi kan. Jadi hampa jangan pelik pula tengok orang bodoh cakap. Jadi ni tara orang bodoh lah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, pelajar yang dirahmati sekalian, sebenarnya saya tak tahu nak cakap apa. Sampai tahu tu. Mai tempat Syahwadi sampai tak tahu nak cakap apa. Kita pergi satu tempat kilang berah. Kita nak kata aku nak bawa apa? Tekan nak bawa berah. Belambak berah. Jadi kita pergi tempat ulama, kita nak bagi ilmu, rasa macam tak tahu nak ilmu apa lah. Jadi macam tu yang saya duk rasa lah. Mudah-mudahan Allah bagi ilham ke saya juga. Moga-moga majlis ini menjadi manfaat pada saya khususnya. Apa yang saya nak kongsikan sebenarnya tausiah ini atau tazkirah, nasihat untuk saya, bukan untuk yang mendengar, bukan untuk mustami', untuk saya sendiri. Kita selalu dengar
satu hadis yang Nabi SAW dia pada mulut, kalam, gugur kita. Hadis ni simple lah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kalam yang terlalu ringkas. Tetapi pada saya yang inilah perjalanan hidup seorang hamba. Dan selalu juga bila kita pergi surau, pergi masjid, bila imam dia sebut la ilaha illallah, makmum sambut la mawjuda bihaqqin illallah. Lepas tu imam pun lagi la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Boleh lagi sekali la ilaha illallah la maqsuda bihaqqin illallah. 3. Dia masa dalam ke-12, 12, 10 siap berhenti kan? Ya, kita pusing 3 benda. Pertama, dalam perjalanan hidup, pelajar dalam perjalanan ilmu, kita sebagai orang yang berkhidmat untuk Allah dan Rasul, guru, jalan gurunya, orang alim, perjalanan alimnya, orang yang berkhidmat dalam jalan khidmatnya, ahli talib dengan perjalanan penuntut ilmunya. Pertama sekali yang dididik kepada kita, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak yang ada dengan sebenar-benar ada itu melainkan Allah. Apa dia sebenarnya? Kita ni dididik dengan yakin pada Allah. Bila kita yakin dengan Allah, yang ada itu hanya Allah Ta'ala. Bukan sekadar zatnya ada, sifatnya ada, af'alnya ada. Dalam ahli ilmu, bila kita mana tidak berpegang adanya Allah, ketika itu kita akan berbuat dan menuntut ilmu selain daripada Allah. Jaga itu. Kerana ada kalam sebut, siapa yang menuntut ilmu kerana Allah dan Rasul, nescaya dia akan diberikan pakaian sebagai pakaian ahli ilmu pada sisi Allah dan Rasul. Siapa yang berbuat selain Allah dan Rasul, nescaya ditanggalkan pakaian ahli ilmu itu oleh Allah dan Rasul sebagaimana pakaian yang layak disarung oleh ahli ilmu itu sendiri. Ini kena jaga. Sebab bila kita berpegang, dalam hati kita sentiasa merasa ma'iyah. Hadirkan. Maksudnya, hadir dalam hati kita sentiasa dipandang oleh Allah. Dalam kerja apa sekalipun. Ya. Sebab apa saya tekan benda ni? Sebab kita duduk akhir zaman. Kita bukan duduk zaman 50 tahun yang lalu. Zaman ini zaman fitnah yang duk keliling anggota tubuh kita. Zaman fitnah yang dikeliling dalam hati sanubari kita. Kalau kita lihat zaman ini, zaman masa saya kecil dulu, sekolah tahfiz tak banyak. Sikit. Pada segi akal kita, kalau di sebelah tempat kita, di Selangor, jangan di Kedah. Lagi orang Kedah marah. Di Selangor, hampir ada 3,000 ke 4,000 madrasah tahfiz ni. Jangan ambil banyak. Kalau sebuah sekolah, 30 orang. Kalau 3,000 sekolah, berapa Ustaz? Saya bodoh kira-kira.
Apa? Ha. Kita ambil Ustaz kata lah 9,000 lah. Itu bukan kalam saya, kalam Ustaz kita. Kalau dalam satu hari 9,000 orang duk baca Quran, agak-agak pun. Itu baru di Selangor. Belum di Perak, belum di Kedah, belum di Pening, belum di satu Malaysia. Jika dalam satu Malaysia adanya 100,000 orang baca Quran daripada pagi sampai malam, kira tak ada rahmat ya? Pasal apa tak jadi rahmat? Pasal apa kuih kalut? Yang ni kita kena tanya. Seperti mana orang yang semayang. Di dalam Quran Allah sebut, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Pasal apa? Kuih semayang kuih jahat. Allah kata kuih semayang kuih baik. Nak tanya kan? Allah salah kan? Nabi salah kan? Sebenarnya apa dia? Apabila ketika kita lupa pada Allah, benda ni nampak macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tetapi apabila kita lupa dengan Allah, ilmu Allah bagi, siapa pun Allah akan bagi ilmu. Orang baik kah? Orang jahat kah? Allah akan bagi ilmu. Tetapi barakah ilmu tu Allah tak bagi, melainkan pada Allah, orang yang Allah sayang. Ketika mana? Ketika seseorang itu tidak pernah sekali-kali dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita tak pernah melupakan Allah, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Baik. Saya dengar cerita Iblis ni pun daripada mulut Ustaz Wadi. Iblis ni lebih alim pada kita lagi. Lama lagi sujud dari kita. Pasal apa dia kenal anak? Sebab dia rasa diri dia bagus. Kita tak rasa bagus ya? Ketika kita ada ilmu, kita mula rasa diri kita bagus. Iblis ni dia habaq ni ya. Wa ana khairun minhu. Kita minhu ke minhum? Tanya. Iblis ni minhu kat Nabi Adam seorang. Kita minhu ke minhum? Kita bukan Adam saja. Adam, Wahab, Kasim semua ada. Ketika rasa itu duk ada sama macam rasa Azazil dulu. Sebab apa? La mawjuda bihaqqin ini tadi. Ketika kita hilang rasa ma'iyah ini bersama Allah. Nak kata begini. Semua orang hafal Quran. Tapi semua ke boleh 30? Saja nak tanya ke ustaz-ustaz lah. Sebab saya bukan tahfiz. Saya, dia kau macam Saudi tak hafal 30. Kami jaga lah. Nak tanya ustaz, pengalaman ustaz-ustaz yang hafal Quran. 100 orang, 30 murid kita, 30 ke habis 30? Ustaz, pengalaman Ustaz. Pengalaman yang hafiz. Tak kan? Tak ada Ustaz. Ni nak tanya persoalan. Pasal apa? Skedul yang sama. Guru yang sama. Sekolah yang sama. Pasal apa? 30 murid, 3 ya. 27 lagi tak boleh. 15, 10, 25. Pasal apa tak lepas semua? 3 orang je. Bermakna baru kita tahu, jika tidak dalam kehendak Allah, tetap tidak akan berlaku. Walaupun kita berada pada tempat yang sama, manhaj yang sama, syiah yang sama.
Makna bila tidak hilang rasa la mawjuda bihaqqin illallah, pada ketika itu baru kita sedar siapa kita. Terlepas kita daripada segala sifat-sifat Azazil hak duduk dalam syurga. Walaupun pada awal dia almarhum, tapi akhirnya al-mal'un. Kita tak mau. Kita mau hidup kita sebelum kita nak capai mati. Orang duk kata almarhum, almarhum ni, mai hidup kita almarhum dulu. Almarhum ini bukan sekadar zahirat, tetapi wabatinat. Rosak kita sini. Di kalangan manusia ini rosak tu sini. Sini tak rosak. Sini tak rosak. Rosak ke? Tak rosak, tapi sini rosak. Bila sini rosak, sini tempat pandangan Allah, sini tempat pandangan manusia. Betul? Allah tak pandang. Ada hadis kan tentang Allah tak pandang rupa parah kamu, tubuh badan kamu, tapi Allah pandang hati-hati kamu dan niat kamu. Kita boleh tipu semua orang, tetapi takkan sekali-kali kita boleh menipu Allah. Kalau orang tanya, hamba pasal apa? Lillahi ta'ala. Sepakat tak? Lillahi ta'ala yang ni dengan lillahi ta'ala yang ni. Bila sepakat pada ketika itu, maka benarlah kita duduk pada tempat syirik. Jika mana tidak sepakat, bila tidak sepakat, tak bolehlah kita duduk pada tempat syirik ni tadi, maka tak dapat kita peruntukkan yang telah diperuntukkan oleh Allah pada mereka-mereka yang syirik ni. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ni sayang kat kita. Ahli ilmu, yang ni peruntukan dia. Orang takwa, yang ni peruntukan dia. Orang sidik, ini peruntukan dia. Pasal apa kita tak boleh peruntukan? Orang yang berilmu, yang ni yang Allah bagi. Pasal apa kita tak dapat peruntukan orang yang berilmu yang telah diberi oleh Allah? Jawapan ni cukup senang. Kita tak duduk tempat ni. Kita rasa kita duduk tempat ni. Ni bahaya ni. Rasa duduk dengan betul-betul duduk lain. Betul-betul duduk, memang dia dah ada di situ. Rasa duduk, dia macam sebelum nak tidur kan? Sebelum nak tidur kita pun dah fikir, syaupi biar perjun ni Allah sejuk ah. Ayat tu rasa. Tamanni, angan-angan. Angan-angan tak pakai. Pada ketika kita menghilangkan rasa, sebab itu nak selamat pada anak-anak, jangan hilangkan rasa bersama Allah. Pasal apa? Rasa ni sebenarnya cukup hebat. Kerana seorang murid dia takkan tipu guru dia dalam melaksanakan segala perjalanan ahli ilmu. Tapi kalau kita rasa ada sama guru, tetapi tak rasa ada sama Allah ketika gaib guru kita akan bersalah-salahan pada ketika itu dengan apa yang telah diperintahkan oleh guru kita. Faham tak apa nak sampai anak-anak semua? Jika mana kita tidak benar-benar merasakan adanya Allah, kita meletakkan adanya guru kita ketika gaibnya guru kita. Ketika itu kita akan melaksanakan perkara yang bersalah-salahan dengan guru kita. Sebab apa? Guru aku tak ada. Tetapi jika mana kita tak menghilangkan akan adanya Allah, bolehkah Allah tak ada?
Boleh tak? Allah tak ada. Tak boleh. Tetap ada Allah. Tetapi makhluk ni ada pada pandangan kita. Satu masa dia akan hilang pada pandangan kita. Ketika ia gaib pada ketika itu, kita bersalah-salah. Inilah yang disuruh oleh kita ni tadi. Bila mana kita ini boleh mengekalkan rasa bersama Allah, tinggi adab kita dengan guru kita. Baru boleh tinggi adab kita dengan guru kita. Baru boleh kita menjaga adab kita dengan guru kita. Macam mana? Saya dulu masa duduklah, bukan mengaji, Ustaz Wadi mengaji Syria. Saya ni mengaji sungguh. Sebab saya memang dapat cerita murid-murid saya tu ada yang satu bilik dengan Ustaz Wadi. Kawan Ustaz Wadi satu bilik. Murid saya seorang. Ustaz kata Ustaz Wadi mengaji sungguh. Hampa untung lah dapat duduk dengan Ustaz Wadi. Memang untung. Ambil apa yang ada, barakahnya, kena kutip. Semua yang ada, keberkatan syekhnya, hampa kena kutip. Apa jangan buang. Sebab kita nak cari seorang alim yang duk pakai lagi pakaian ulama-ulama terdahulu lah korang. Tak ada nak cerita. Masa saya duduk dulu bukan mengaji, hampa kena faham ni dengan statement ni salah. Duduk dulu. Pernah satu hari bila kita ni mengaji, adab ni terdahulu daripada ilmu. Adab ni terdahulu daripada ilmu. Pasal apa? Ilmu ni boleh ambil ke orang lain. Tapi apabila barakah ni hilang, sama dia jadi macam kaldai yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Jadi pada manusia kita bukan keldai, pada Allah. Pada Allah pandang kita sama macam keldai. Pada manusia tak. Pada Allah. Yang kita duk takut, yang kita duk risau ini pada pandangan dia. Sebab pandangan dia abadan-abadan. Pandangan dia kekal. Manusia sampai masa hari ini dia sayang kita. Satu masa dia akan kata kita. Manusia, nama apa manusia? Tak nama dia. Belah Kedah panggil dia mampu. Dia mati. Dia takkan tak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama-lama akan ada. Nampak? Kalau kita buat satu perkara kerana harta, harta ni satu hari dia akan korang. Sebab itu bila dia korang, semua orang takut. Macam mana ni? Duit korang. Macam mana ni? Ni macam mana ni? Nampak tak? Macam Ustaz, duit korang takut kan? Takut. Ustaz duduk depan kena tanya Ustaz lah. Hampa duduk jauh, kalau hampa duduk depan, aku tanya hampa lah. Kalau kita buat kerana orang, satu hari orang ni hilang, kita jadi seriam. Boleh tak? Allah boleh hilang. Allah boleh kurang. Jadi kenapa kita nak buat pada benda yang bakal hilang dan bakal kurang? Kenapa kita tak boleh tahqiq kepada yang tidak akan sama sekali hilang dan sama sekali kurang? Dan kita terlupa yang bakal hilang dan bakal kurang, dia ni juga yang punya. Jadi kita pusing jauh sebenarnya. Letih. Bapa belegak jauh sangat. Pergi mana? Pergi doktor. Pergi pusing seberang perai. Kulim. Keluar kepala ketil. Masuk highway sudahlah. Terus pergi doktor. Kan derai sampai.
Dah ada dah. Yang mentadbir kita, yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita juga adalah kurnia daripada Allah. Baik, kita ada ilmu ni tadi Allah bagi. Tapi jangan lupa, Allah boleh cabut, Allah boleh tarik. Siapa boleh halang Allah bagi kat dia sifat lupa? Siapa? Allah bagi, aku boleh halang lupa sebab aku cergah akal. Aku makan kismis sehari 25 ketik. Tu mujak tak makan 25 botol. 25 biji satu hari kita cergah. Siapa boleh halang lupa dalam diri dia? Kita kata kita bagi. Maknanya lupa tu dari siapa? Maka kita jangan lupa bahawa ingat itu juga dari siapa? Kita boleh ingat ni bukan sebab kita cerdik. Sebab anugerah Allah. Sebab itu anugerah ini berbeza-beza. Cerdik kita berbeza-beza. Cergah kita berbeza-beza. Tak sama. Pasal apa tak sama? Kerana kurnia Allah. Kalau daripada kita, tentu sama. Sebab manhaj yang sama, guru yang sama, sekolah yang sama. Benda sama, tentu sama. Tetapi pasal apa tak sama? Sebab anugerah Allah. Maka bila kita masih tak hilang, la mawjuda bihaqqin illallah. Ketika itu, kita dah yakin dengan Allah, baru kita duduk tempat benar. Mana benarnya? La ma'buda bihaqqin illallah. Orang yang sentiasa bersama Allah, dia tak terkeluar daripada zon kehambaan. Dia sentiasa kena ada satu harapan yang tinggi dengan Allah. Dia buat ta'abbud dengan Allah, buat baik dengan Allah. Pasal apa? Allah banyak buat baik dengan aku. Dia fikir balik, Allah buat baik dengan aku terlalu banyak. Kalau Allah tak buat baik dengan aku, Allah benci aku, jadi apa dah kita? Allah lepaskan kita, kita jadi apa? Kita boleh berdiri dengan sendiri kan? Siapa kata kita boleh berdiri dengan sahabat mah? Kita mengaji tauhid, qiyamuhu ta'ala binafsi itu sifat kita ke sifat dia? Saja nak tanya. Ni. Tapi kadang-kadang kita rasa kita qiyamuhu ta'ala binafsi ya. Ada tak rasa tu? Dah ada rasa tu? Aku boleh buat sebab aku alim. Aku boleh buat sebab aku ada sponsor kuat. Aku boleh buat sebab aku. Tak ada tak rasa tu? Rasa tu? Rasa ni nak bagilah. Ketika kita dok pakai sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni tadi, kita terlupa kita ni hamba Allah. Kita mula nak lawan Allah. Lawan bukan sini, kita lawan tak ni. Kerja kita sebagai ahli ilmu, anak-anak semua kan, mengaji kena pulun mengaji. La ma'buda bihaqqin illallah, jangan lupa. Mana dia? Yang Allah sebut dalam surah Sajdah. Ini kerja kita. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nak doa dengan Allah, nak minta dengan Allah, jangan lupa. Khaufan wa tama'a. Minta dengan hati yang kosong. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan ilmu. Muliakan kami dengan kemuliaan ilmu, ya Allah. Minta dengan Allah. Pasal apa? Nabi sendiri pun minta dengan Allah. Nabi tak berhenti minta dengan Allah. Pasal apa kita berhenti?
Kita alim lagi kan? Nabi alim lagi. Nabi tak berhenti minta dengan Allah. Pasal apa? Kita rasa kita cukup lah. Kata ulama tasawuf, awal ilmu bodoh, akhir ilmu sentiasa dia rasa bodoh. Pasal apa dia rasa bodoh? Sebab dia mengenal akan pemberi ilmu itu sendiri. Seorang hamba yang ada harta, awal orang kaya ni miskin, dan akhir orang kaya dia akan rasa miskin. Sebab dia melihat kepada si pemberi harta itu sendiri. Ketika ia lupa awalnya orang kaya ini miskin, dan akhirnya dia rasa kaya, ketika itu dalam laknat Allah. Awal ilmu itu bodoh, dan akhir daripada dia belajar, dia rasa alim, ketika itu dia dalam laknat Allah. Ini jaga. Kena jaga. Nak jaga sini susah. Nak jaga sini susah. Nak jaga sini senang. Kan? Senang jaga sini. Kan? Kita pergi tempat orang, makan lah. Dekat rumah, terkedar tak ingat mana. Kita tak ingat Tuhan mana. Yang tu kira-kira agak-agak jadi kok mana. Depan orang kita duk jaga agak. Ya kita dah. Di rumah, tu dia. Bukan papan kayu berdarah, bukan makan mentega darah. Agak-agak pada Allah salah. Pada Allah, pandangan Allah. Macam mana Ustaz? Agak-agak pada pandangan Ustaz. Itu saya kata, kita boleh tipu orang, tapi kita takkan boleh tipu Allah. Ingat, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Allah akan tanya kita satu-satu. Benda paling saya takut dalam hidup saya tu. Saya dengan Ustaz Wadi, kami ni usaha nak bagi keluar dari neraka tu. Sebab kami menerima amanah yang besar dari Allah. Pada saya, ini bukan satu kemuliaan, satu ketakutan. Kami usaha nak bagi keluar dulu. Harapan nak masuk syurga pada saya, pada Ustaz Wadi, saya tak tahu. Harapan saya nak masuk syurga ni besar. Tapi harapan saya nak keluar dari neraka ni lagi besar. Saya masih duduk dalam neraka. Selagi amanah Allah Subhanahu Wa Taala ada pada kami, apakah kami ini boleh menjalankan amanah mengikut kehendak dia? Mengikut kehendak dia. Kami akan ditanya satu-satu mengikut kehendak dia, bukan mengikut kehendak manusia. Itu dia. Yang akhir. La maksuda bihaqqin illa Allah. Ikhlas. Orang tua saya dulu, almarhum Ustaz Radhi Hasbullah, dia ajak ni. Nizam, kena ingat kat hang satu dah. Apa yang ada di keliling hang, semua mati dia dah. Yang tak mati satu lah. Pemilik hang dan pemilik seluruh alam. Kalau hang bergantung kepada selain daripada pemilik hang, hang akan resah, hang akan kecewa, hang takkan boleh ketenangan dan keberkatan. Tapi jika mana hang ni tadi bergantung kepada pemiliknya, pemilik hang, pemilik alam ini, pemilik segala urusan hang, hang sentiasa dalam bantuan Allah, hang sentiasa dalam ketenangan. Percayalah. Saya terlibat dengan pembinaan madrasah ni 39 tahun. Kami buka pakai tangan, kami bukan buka pakai beho. Tempat kami dulu bukit. Kami buka pakai parang. Lepas Isyak,
ikut almarhum balik daripada kuliah. Almarhum ajak, Nizam, jom kita pergi tebang pokok sampai pukul 3 pagi, baru tidur. Tidur pukul 5 kami bangun, lepas sembahyang subuh, pukul 8 pagi, saya duduk buat lagi. Almarhum rehat, saya duduk buat lagi. Masa tu umur saya lebih kurang 14 tahun. Saya antara anak lelaki yang besar. Buat. Sehingga madrasah kami jadi mencelang. Lepas itu, kita rasa jangan jerih perit dah. Ada. Kami buat masjid, buat surau. Surau tu kami pakai tiang elektrik, TMB. Dan semua ni tiang kayu. Tu. Kami pikul. Lebih kurang dalam 1 kilo setengah. 1,5 kilo rabat bukit. Bukan jalan. Satu batang pikul 4 orang. 4 try tengok. Terangkat 4 orang tu. Tiang elektrik. Lori tak boleh masuk. Semua tak boleh masuk. Pikul sini. Sini satu beg. Atas satu beg. Belah ni satu beg. 3 beg. Jalan rabat bukit. Turun sekali 30 beg, 40 beg. Buat surau. Baju dengan tangan sendiri. Susahnya. Untuk kita meraih macam mana yang Nabi lalu, Futuhul Makkiyah. Tidak saja. Kerja agama ni kena korban. Bila pengorbanan seperti mana yang Nabi lalu sebenarnya, kita jadi matang dalam perjuangan. Jangan kita ni tadi selimutkan diri kita dengan perkara yang mudah. Susah-susahkan diri. Maksud saya macam mana? Kalau seorang guru, murid dia buat masalah, maka kita rasa yang ni lah satu ujian untuk Allah angkat tempat aku. Kalau dibagi semua senang, kita rasa apa? Kerja guru ni kerja apa? Sebab itu disebut tempat guru ni muallimuka kawalidik. Itu saya seronok dengan Ustaz Wadi. Sifat tu ada kat dia. Sifat guru tu ada kat Ustaz Wadi. Nak jadi seorang guru, dia kena ada sifat walidik. Kita ada anak, masa kecil-kecil, kita ajak dia berjalan, jatuh. Kita tolong angkat kan, biar tu, mampu kan. Macam mana? Yang dah kahwin. Kita tengok dia jalan. Dia luka, kita sapu. Bersihkan luka dah. Kita bagi nasihat, yang ni lain kali kena nak berjalan jadi. Duk tunjuk kan. Kita marah dia sebab kasih kan, kita marah sebab benci. Kita rotan dia sebab kita sayang dia kan, sebab buat kita, aku faham. Aduh. Aku nak buat aku suka aku. Hang nak. Tak. Makanya lahir semua perkara ni atas dasar kasih. Maka atas dasar kasih itulah menjadi satu silah sehingga akhirat. Yang ni kita mahu. Itu saya pesan untuk diri saya. Dia pesan untuk semua keluarga saya. Kot satu hari dia jumpa pula video ni. Nampak duk rakam lah, cakap. Rakam dia susah. Tapi Allah ma'ana. Allah bersama kita. Jadi bila buat kerana dia, kot mana pun tetap sama dengan dia. Bila kita duk fikir apa orang kata, sampai kita masuk liang orang kata. Dalam semua pekerjaan, akhir nak pesan tu. Jangan duk fikir pasal makhluk, jangan duk fikir pasal kata, fikirlah pasal pemilik keduanya. InsyaAllah tenang. Yang itulah, ada pesan juga dengan adik dia, Ustaz Wadi. Pasti dalam ketenangan. Kerana perkara-perkara keduanya telah disiapkan oleh Allah.
Allah dah siapkan. Mungkin Ustaz Wadi tahu cerita saya. Ustaz tak tahu cerita saya. Saya ada 2 sekolah. Tolong doa bagi. Jika berlaku ketentuan Allah, berlaku ketentuan Allah, buka lagi 1 sekolah. Jika berlaku ketentuan Allah. Sekolah 2 ni, kos kami saja hampir 60,000. Saya tak buat yuran. Sebulan 300 ke 400. Saya tak ada meniaga. Niaga kacang kuda ke. Apa tak ada. Main mana 60,000 sebenarnya? Dan Ustaz dia fikir. Main mana? Ustaz, main mana 60,000 sebenarnya? Saya tak usung tabung. Saya tak ada tabung. Ustaz pernah tengok kan saya? Ustaz Nizam buat tabung di masjid. Tabung tak ada, niaga tak ada, yuran tak ambil. Zakat negeri tak dapat. Zakat persekutuan tiap tahun tak dapat. Main mana? Main mana? Ustaz jawab kan? Ustaz tanya saya ada jawapan lah. Tanya kat Ustaz. Kita ni zat hamba kepada zat yang maha kaya. Kalau kita duduk dengan maha kaya, kita miskin. Duduk dengan maha kaya, kita susah. Tak susah. Ni yang duk kata ma'iyah ni tadi. Tapi kalau kita duduk dengan si miskin, kita miskin apa kita nak? Siapa miskin? Selain Allah miskin. Kita duduk bersama dengan zat yang maha kaya, kita takkan miskin. Ada peruntukan semua dah. Cuma kita tak percaya dengan Quran. Quran ada kat kita, kita tak percaya ya. Bila Quran ada kat kita, tak percaya jadi guna tak? Allah sebut gini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai tang tu kita ragu. Kalau Quran ada kat kita, kita ragu dengan apa yang ada kat kita. Ada ragu mana? Jadi kat mana? Yang ni saya tinggal persoalan ni nanti hampa jawab ni nah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ada kat kita tapi kita ragu dia jadi mana. Yang ni lah antara salah satu pesanan Syekh tadi. Sebab tu saya mula-mula ketika tu Syekh kata, siapa yang berniaga buat urusan dunia ketika dia menjadi murid aku, putus hubungannya dengan aku sampai akhir. Masa saya pergi duduk dulu, saya anak 3 orang. Bini seorang sampai lah. Ada orang tanya, pasal tak mau menikah dua. Sebab Rasulullah aku tu. Dia ikutlah ada orang ikut jalan lain, saya ikut jalan lain. Tapi ikut Rasulullah juga. Jadi Rasulullah kahwin selepas Siti Khadijah meninggal. Jadi isteri saya tak meninggal lagi. Nak tunggu meninggal, tak meninggal. Dia tak boleh. Lepas pada meninggal itu yang kahwin bagi banyak. So sayang sangat dengan isteri pertama. Sayang. Jadi saya ikut jalan yang ni. Ada lagi jalan hak ni, ada. Biar saya ikut jalan hak ni. Jalan hak Rasulullah kahwin selepas Khadijah meninggal. Jadi Khadijah saja tak mati lagi. Jadi kena tunggu. Maka saya tanya, Syekh, saya ni ada bawa anak, ada isteri. Macam mana rezeki saya? Dia baca satu hadis. Dia kata orang alim, orang yang mengajar ilmu dan orang yang menuntut ilmu, Allah jamin rezeki dia. Kafalahu rizqahu. Kita pun senyapnya. Kata Tok Guru, makam saya tak sama dengan makam Tok Guru. Dia kata apa? Kalau hang hafal hadis ni, kan hang tak percaya dengan hadis. Jangan duk hafal hadis saya. Hang hafal dan hang tahu perkara hang sendiri tak percaya. Jangan hafal lah kan. Jangan baca. Bila Tok Guru cakap macam tu, hampa boleh kata apa? Pegang saja. Walaupun beberapa tahun sekalipun, saya tak pernah tak makan. Anak saya tak pernah
tak minum susu, tak pernah tak tukar pampers. Mai mana? Wallahu alam. Sebab apa? Allah dah sebut dah. Allah jamin rezeki orang yang mengaji dan orang yang mengajar. Saya pun tak banyak khati'ah. Nabi kata apa? Semuanya min Allah wa ilallah wa billahi. Dan setakat ni saya dengan semua orang, Saudi minta maaf banyak lah. Minta tolong doakan ni, orang tua ni. Pada saya Saudi ni memang kira macam adik kandung saya lah. Mana kalau besok Saudi tengok saya dekat akhirat, saya tak lepas. Duk khabar dari neraka, tak tolong Saudi tarik orang tua ni. Mana tahu hampa pun besok, kalau hampa masuk syurga, lepas tengok saya duduk dalam neraka, duduk gaduh, duduk kalut nak khabar. Ay yakhruju minha, dalam surah sejarah. Hampa apa kan surga? Saya tak apa. Apa sikit-sikit. Hampa nampak tu yang ni macam kenal orang tua ni. Cakap pandai. Diftar ni dia cakap pandai. Dia duduk dalam neraka ni. Hampa duduk nampak kan orang tua ni duduk rabat ni ke? Rabat. Wa'idu fiha. Malaikat tolak lagi. Malaikat tolak. Jatuh ni. Besar pandai. Lepas tolong minta dengan Allah. Ya Allah, aku pernah kenal orang tua ni. Nombor dia sekian-sekian. Ya Allah, keluarkan dia daripada neraka tu. Ini janji kita dalam dunia. Dekat tu ya. InsyaAllah kita jumpa lain kali dalam rahmah dan rahmah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.